Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah malam ni kita ada kesempatan lah untuk share pasal salah satu topik yang kita rasa macam selalu dapat input daripada pasal soalan-soalan macam ni. Antaranya pasal boleh tak kalau nak apply ataupun upgrade existing punya coverage lepas sakit. Okay, tapi sebelum tu kalau ada siapa yang sedang menonton ataupun yang baru masuk, boleh share dulu boleh share maybe share dengan dekat you punya wall ataupun mana-mana group, so that kita ramai-ramai boleh dapat benefit out of this lah. Okay, so kita bagi masa sikit untuk masing-masing share. Okay, saya nak tengok Okey. So, ini antara topik yang pada saya selalu kita jumpa lah sebagai ejen kan, ataupun sebagai financial consultant yang buat takaful ni. Kebanyakan kesedaran datang untuk apply takaful ataupun apply insurans datang selepas dah sakit kan? Dah sakit atau dah timbul simptom-simptom sakit. Simptom-simptom sakit lah. Okay. Jadi bila banyak sangat contoh sekarang ni banyak ejen pun sekarang ni buat iklan ataupun buat promotion dekat internet semua everything, dan pengguna-pengguna Facebook pun banyak guna online, pengguna online lah kan, tak kisah Facebook ke kat YouTube ke, banyak dah access kita panggil apa, orang-orang yang buat servis takaful ni melalui online. Dan kebanyakannya bila dia tanya kan, nak dapatkan quotation ke everything, so bila agent approach balik, tengok rupanya dah pernah ada sakit ataupun dah pernah ada experience simptom sakit. And lagi sedih kadang tu dia memang betul-betul nak pakai lagi 2-3 hari. Dan lagi teruk sebenarnya bila katakanlah macam nak operation next week kan, nak operation next week, masa tu juga cari masa tu lah baru dia mencari lah, dia kat ke takaful ke apa-apalah. Dan so hari ni saya nak share ataupun kita nak share, saya dengan Cik Memegang nak share kepada anda semua bagaimana sebenarnya kita perlu ada kesedaran awal. Okay? Kesedaran awal. Sebab banyak-banyak kata-kata lah kata-kata. Kalau orang, saya bukan nak cakap orang Melayu ke Cina ke bangsa ke apa, tapi saya punya pengalaman sendiri lah. Dulu memang saya perasan kalau compare dengan Chinese dengan Melayu kan, Bumiputera ni memang Bumiputera ni kurang sikit demi pendedahan dari segi takaful, tapi sekarang ni dah start meningkat. Cuma yang saya rasa patut kita ni semua ni bagi lagi awareness supaya dia kena ambil cepat. Sebab banyak yang orang yang datang kadang-kadang dah sakit, dah ada simptom kan, tapi sebenarnya bukannya langsung tak boleh kan, ada risiko lah kan? Maknanya chances untuk dapat tu tak seperti orang lain yang mungkin sihat. Jadi hari ni malam ni kita nak fokus kepada kan, sekiranya dah sakit ataupun pernah buat rawatan ke apa kan, apakah peluang-peluang yang mungkin boleh dibuat. Kalau sebenarnya kalau ikutkan orang tanya boleh apply tak? Kalau tanya boleh apply tak, jawapan dia boleh apply lah kan, boleh apply. Cuma dapat tak dapat lah. Dapat atau tak dapat. Sebab konsep dia senang je. Konsep dia sebenarnya, sebelum kita masuk lebih teknikal sikit konsep takaful ni dia bukan macam Panadol. Bukan macam Panadol, dia kita sakit baru kita cek Panadol. Kan, tak adalah orang yang jaranglah dengar ada ke ada orang yang tak pening tak apa, dia okey je tiba-tiba dia makan Panadol. Dia beli Panadol. Dia beli dia makan. Dia beli dia makan. Tak ada. Kecuali dia memang steam Panadol lah. Okey. Dan dan takaful pula dia maksudnya dia perlu ada sebelum nak guna. Dah guna tak boleh beli dah. Nak guna dah tak boleh beli dah. So takaful Panadol lain. Panadol kita dah sakit, you beli cair Panadol kita makan. So dia konsep dia macam tu kan. Beza antara Panadol dengan takaful lah. Panadol dah sakit bu, cair Panadol. Kalau insurans atau takaful ni sebelum sakit, masa sihat tu kena ambil, kena cair. Umpama macam sediakan payung sebelum hujan lah. Itu antara
teknologi yang paling agak tepat je lah. Yang paling tepat lah, yang biasa kita pun pakai macam tu lah. Okay, so kalau dah sakit, kalau dah sakit, kita apply. Kita apply macam tadi cakap lah kan. Apply semua orang boleh apply. Sakit boleh apply. Yang nak pakai besok pun sebenarnya boleh apply. Boleh Cuma apply. sama ada lulus tak lulus je. Itu nombor 2 lah. Nak apply senang je. Nak apply senang je kan. Isi iPad 20 minit settle submission. Betul. Okay, bila dah sakit. Bila dah sakit ni from my experience lah, since jadi agent dia ada 4 possibility, 4 outcomes. The first one is benda tu approve. Yang kedua benda tu kita panggil rated up ataupun loading. So maksudnya kalau sepatutnya dia bayar 200, dia kena bayar dalam 250 ke 300 ke extra lah sikit, sebab dia ada risk yang orang lain, orang normal, orang sihat tak ada. Okay, dan yang ketiga is exclusion. So maksudnya kita cover kecuali sakit tu. Okay, dan yang paling ada sekarang ada 2, ada satu lagi, tambah satu lagi. Ada tambah satu lagi. Dia kena exclude dan dia kena loading. Dan kena loading. Maksudnya so dia dua-dua kena. Dia punya risiko lebih tinggi daripada yang kena exclude saja. Okey, sebagai contoh, ada penyakit yang kita boleh exclude, ada penyakit yang kita tak boleh exclude. Nanti kita terangkan nanti kita terangkan kemudian. Okay, and yang terakhir sekali is decline lah. So maksudnya memang kita tak cover anything. Okay, so kalau kita cerita pasal approve ni kan, okay, kes-kes macam mana yang boleh approve? Okay, kita ikut kategori tadi approve. Approve tu maksudnya dia standard lah. Standard case. Lepas ataupun dia approve tapi ada syarat. Sama ada syarat tambah duit ataupun syarat tak cover penyakit yang dah kena, ataupun syarat kena dua-dua kan? Naik harga pun naik harga, exclude pun exclude. Dan ketiga memang langsung tak dapat, decline. Tak dapat apa-apa. Dan satu lagi tambah. Ada lagi? Postpone. Postpone. Postpone maksudnya dia tak boleh ambil sekarang. Dia mungkin ambil 6 bulan lagi ke. Bergantung pada postpone letter tu lah. Ada yang kata 6 bulan, ada yang kata 2 tahun and sebagainya. So summary dia tadi, okay, kita ulang balik. Pertama approve. Kedua rated up. Rated up tu maksudnya loading lah, tambahan. Lepas tu exclusion. Keempat exclusion dan loading. Kelima postpone. Dan yang keenam decline. So ada 6, ingat ada 6 jenis, 6 keadaan. Okay, so yang approve ni, macam mana nak approve secepat mungkin ni? Maksudnya kalau dah sakit kita cerita semua yang dah sakit cerita yang dah sakit. Maknanya kalau macam dia tak sakit memang standard case lah. Yang dah sakit yang jenis macam mana yang boleh approve tanpa exclusion. Pertama sekali, sakit-sakit yang kena tidak berulang. Denggi, chances dia tak berulang. Contoh, kena demam denggi, kena influenza, kan? Kena basically jangkitan kuman lah. Jangkitan kuman. And benda tu dah jadi lama lah. Maksudnya bukanlah baru minggu lepas recover, betul? Yes. Tak semestinya juga. Sebab kalau katakanlah macam baru recover pun, dia akan tengok report doktor. Report doktor. Tapi penyakit-penyakit yang saya cakap tadi tu, macam jangkitan ni normally dia akan lepas ambil dia akan cover semua lah. Maksudnya maksud cover semua ni, kalau lah penyakit tu jadi lagi, selepas ambil jadi lagi, dan dia akan cover juga. Mungkin ada orang cakap chances very slim lah untuk kena macam contoh denggi 2 kali. Tapi saya pernah tahu ada orang kena 2 kali. Even influenza pula, sebab ada yang mula-mula mungkin kena influenza A, lepas tu ambil insurans, kena influenza B. Cuma kalau katakanlah macam you cakap tadi, Megat, kalau dia recover baru je recover, dia terus nak ambil, dan mungkin ada exclusion ke some condition lah. Ada some ni lah. Sebab normally macam yang denggi ni, kalau from my experience, kalau baru je kena maybe sebulan 2 bulan, dia akan minta buat blood test lah. Blood test. Maksudnya dia boleh proof, tapi cerita dia panjang sikit lah. Banyak blood test. So secara umumnya penyakit-penyakit yang kurang risiko untuk berulang, dia maksudnya yang kali kedua kena tu sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan kali yang pertama kena tu, betul? Contoh macam denggi, yang kali kedua tu tak ada kena-mengena pun dengan denggi yang pertama tu, betul? Yes. Betul. Okay, so selain daripada approve is loading. Loading. So kes-kes yang macam mana loading ni? Pertama kita loading ni penyakit-penyakit yang dia tak boleh nak
exclude kan. Okey. Contoh okey. Kalau penyakit yang boleh exclude, penyakit yang berkaitan contoh ketumbuhan. Yang ketumbuhan dekat breast lump ke, ada lump ke, ataupun ada cyst ke kan. Dekat rahim ke, dekat mana-mana lah kan? Ada akses, kadang-kadang daging lebih ke everything kan. So yang tu dia boleh exclude kan. Kan kalau berlaku benda tu, berlaku lagi dia akan tak cover lah kan. Sama ada directly or indirectly. Okey, maksudnya dia punya exclusion tu sebenarnya besar tau. Bukannya benda tu je. Katalah breast lump. So breast lump ni kalau tak cover kan, kalau katalah kena cancer, breast cancer tu pun tak cover tau. Sebab normally benda tu berkait. Ini yang kita kena fahamkan dengan klien kadang-kadang. Sebab kadang-kadang klien ingatkan breast lump je, dia akan cancer cover. Jadi sebagai agent kita kena terangkan juga bahawa kalau breast lump ni ada kaitan dengan cancer, breast cancer tu, dan mungkin tak cover. Sebab dia punya term dia adalah directly or indirectly. Clear kan? Okay. So itu exclusion, benda yang dia boleh dikeluarkan. Okay. So kita explain pasal exclusion dulu lah kalau macam tu. Okay, exclusion. Kita cerita pasal exclusion. Pertama tadi approve, yang banyak penyakit-penyakit yang chances untuk berulang tu sangat kurang, sangat rendah. Kedua, exclusion, penyakit-penyakit yang berulang tu tinggi. Tinggi. So memang kita contoh ketumbuhan ke, batu karang ke kan. So asma, patah depends. Patah depends sebab patah kalau masuk besi dan dia cuma tak cover besi tu, keluarkan je. Yang tu mungkin kita cerita kemudian. Kita cerita penyakit dulu. Sebab accident dia punya syarat tu tak stringent sangat. Yang pasal penyakit lagi strict lah. Okey. Yang berulang ni contoh ketumbuhan. Kan cyst ke, polip ke, ataupun tadi ada lump ke, batu karang ke. Tu okey. Kemudian penyakit-penyakit yang kena loading, ada penyakit yang tak boleh dikeluarkan. Contoh sakit darah tinggi. Kan? Sakit darah tinggi dia tak boleh nak keluarkan penyakit. Okey, penyakit darah tinggi tak cover. Sebab darah tinggi ni dia menyebabkan penyakit-penyakit lain. Kan? Hypertension, boleh stroke, boleh macam-macam. Jadi kalau kita exclude kan directly or indirectly, jadi so umpama macam banyak benda tak cover. So jadi benda tu tak praktikal. Tak praktikal lah. Jadi apa yang company buat adalah naikkan harga. Sebab risiko dia tu tinggi dengan orang lain. Jadi kan naik harga. Jadi ada juga yang jenis dia kena dua-dua. Maksudnya dia kena loading dan pada masa yang sama dia juga kena dia kena exclusion. Contoh macam penyakit tu terlalu severe. Kan, severe sangat. Penyakit maknanya ketumbuhan tu terlalu besar ke, kan, mungkin ada chances nak merebak ke tempat lain ke. Jadi dia mungkin exclude kan. Satu memang kita dah tak cover lah. Betul, tambah lagi. Lepas tu kena tambah lagi. Ataupun previous history, contoh kan, mak dia ada breast lump. Mak dia pula pernah history breast cancer. Nampak? Jadi dia kena loading dan kena exclude. Exclude sebab dia dah pernah kena lump tu. Betul. Loading pula sebab risiko dia punya family history. Nampak? Okey. So betul pergi. Lepas tu postpone. Okey, postpone. Postpone ni kalau biasanya kalau penyakit-penyakit yang tak ada full report. Okey. Dia contoh dia masih ada under treatment. Maknanya dia tak tahu lagi dah fully recover ke tidak ke. Maksudnya sebab masih tengah menjalani rawatan. Dalam report yang kena jawab tu salah satu adalah bagaimana status terkini penyakit tu. Dah fully recover ke, perlukan follow up ke, apa ke. So dari situlah baru underwriter ataupun orang yang buat assessment ni buat penilaian, dia boleh buat decision. Kalau tidak tak boleh sebab tak tahu lagi kan. Bila kalau company cover tiba-tiba claim pula. Betul. So dia tak boleh, tak fair pada company lah. Macam kita pernah share dulu, tabung tu sebenarnya tu bukan tabung orang yang mencarum saja. Tabung tu termasuk dengan tabung-tabung orang lain yang mencarum. Okay. Itu tadi postpone kan? And postpone ni yang saya kadang-kadang, yang saya selalu lah. Sebab most of yang saya punya case postpone ni is kanak-kanak. Okay, for example lahir tak cukup.
minggu, tak cukup bulan. Premature lah. Premature. So premature dekat sini definition dia bawah daripada 37 minggu. Okay, so maksudnya lahir minggu 36, so postpone sampai budak tu umur 2 tahun, sampai budak umur tu 5 tahun pun ada. Okay, so that is saya ada satu kes yang postpone sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Benda ni agak macam, pada saya mungkin rare, mungkin pada orang lain mungkin nampak macam biasa, tapi pada dari segi klinikal sebenarnya dia agak kritikal kan. Biasanya lahir-lahir je baby mesti menangis kan. Okay. Tapi baby ni dia lahir-lahir tak menangis. Dia tak menangis. Hari kedua baru menangis. Jadi doktor cakap itu antara, bila tak menangis ni sebenarnya dia punya, rupanya oksigen itu antara tanda-tanda oksigen tak sampai ke otak. Okey. Jadi tu yang biasanya kalau kita tengok kat TV everything kan, dipaksa juga nangis. Tapi kalau tak nangis juga, so takut oksigen tak sampai ke otak. So bila oksigen tak sampai ke otak, dia kena buat follow up treatment, follow up check up, follow up treatment. Yelah, sebab walaupun masa follow up treatment tu tak ada apa-apa simptom mengatakan budak tu tak normal, tapi insurans tetap tak nak ambil risiko. Dan apa yang saya dapat baru ni, memang kena postpone sampai 6 tahun. Budak tu 6 tahun baru boleh apply balik. Sebab mungkin yang saya punya judgement adalah sebab dia berisiko kena, mungkin lepas 3-4 tahun baru nampak tanda dia. Ya, budak kecil mana dia nak tahu, dia nak normal dia lepas tu nangis ke semua everything kan. Tapi mungkin dia dah masuk sekolah ke, mungkin ada mungkin dia dah start cakap slow learner ke, atau cakap lambat ke, mungkin ataupun benda tu kita tak nampak benda tu sekarang. Dia tak nampak dia punya simptom tu sekarang. Sebab tu normally kami akan postpone. Dan saya juga pernah kena budak kecil juga kronik asma. Kronik asma. Kronik asma pun kena postpone 2 tahun. Dengan syarat dia kata kalau sepanjang 2 tahun tu tak ada attack langsung, tak ada serangan langsung asma, then dia akan consider untuk cover lah kan. Kalau tidak, bukan cover, bagi mereka kad. Bentuk exclusion. Sebab dia punya sakit tu adalah kronik asma. So bila sebut kronik ni, chances very high. So bila chances very high, company takkan nak ambil risiko untuk, kita panggil apa? Yelah, sebab risiko dia berbeza dengan orang lain. And satu lagi yang kalau postpone ni, especially untuk budak-budak lah, untuk newborn, my advice. Sebab for example, kanak-kanak ni kadang-kadang kena bronchitis kan? So kalau bronchitis ni normally akan postpone lah. Postpone sampai budak tu umur 2 tahun. So maksudnya especially masa baby tu dia lahir sampai umur dia 2 tahun, tu sebenarnya yang paling crucial lah kita nakkan medical coverage. Dan masa tu lah sebenarnya dia tengah sakit, yang selalu macam apa demam lah, sesama lah, apa benda lah. So sebenarnya masa tu yang sangat-sangat kritikal. So kalau boleh apply masa dalam kandungan, ataupun 14 hari lepas lahir tu terus apply. So paling bagus sebenarnya dalam kandungan lah. Tapi kalau dah tak sempat, for example dah minggu ke 36 baru ada awareness nak ambil untuk baby, so tunggu lepas lahir tu, hari ke 14 tu terus ambil. Sebab saya ada experience satu case. Actually my client lah, kawan tu. So dia dulu memang ambil untuk anak first day. Anak first day baru lahir, lepas umur sebulan 2 bulan dia ambil. Lepas tu kira budak kan, budak memang sometimes kerap kena budak kecil kan. Sebab dia antibody dia tak develop lagi. So ni kan, immune system tak develop lagi. So setahun tu masuk sampai 2 kali, 2 tahun tu sampai 4 kali masuk. So bila anak dia yang kedua lahir, hari kedua tu dia dah call saya. So saya kata saya tak boleh buat lagi. So tunggu hari yang ke-14 lah. Okay. So that one is pasal kita nak try avoid postpone lah. Okay. Sebab tu saya sarankan kepada mungkin orang ramai berkenaan dengan kenapa kena ambil cepat kan, especially untuk baby ni kena ambil cepat. Sebab kita kadang-kadang rasa macam tak apalah. Kalau memang betul-betul tak mampu, tak apa kan, itu memang cerita lain lah. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang saya nampak beli stroller sampai 1,000 lebih tau. Kan? Kita tahu stroller tu sebab dia ada brand lah. Ada brand, tengok tayar, tengok setup dia semua everything kan. Memang saya tahu memang mahal, 1,000 lebih, mungkin cecah 2,000 kan. Tapi bila kita nak educate dia untuk ambil takaful untuk anak, ambil kekal untuk anak, dia kata nantilah, tak minat lah kan. Ataupun ada yang mengharapkan company lah semua everything. Saya pernah company, ada satu staff company oil and gas kan,
Oil and gas. So memang unlimited lah. Jadi unlimited ni sikit masuk, sikit pergi specialist, sikit pergi specialist, sikit pergi specialist. Tiap-tiap tahun pergi specialist. Jadi bila anak nak umur 21 kan, so parent pun dah nak retire, so company dah tak cover dah umur anak 21 kan, sebab dah habis daripada tanggungan kan, baru nak apply. So baru nak apply, biasalah medical history banyak gila, dekat 30 atau 40 form visit, 30-40 form nak kena isi, dia punya form untuk dapatkan report. So 30 hingga 40 report. Satu report RM80 paling murah. Cuba kira berapa? So kalau itulah risiko dia. Sebab kalau katakanlah macam dia bukan insurance company, dia bukan kira you sakit berat ke tak berat. Dia akan tengok apa penyakit tu kenapa berulang-ulang. Dan lagi kelakar, satu lagi pernah saya pernah encounter anak dua orang. Jadi seorang demam, tak ada siapa jaga kat rumah kan. So dia admitkan juga anak ni sebab panggil company ni. Anak ni tak sakit. Yelah, tadi so bila nak apply, yang dia ni memang ada record, yang ni pun itu tak ada record dah. Terpaksa ada record. Terpaksa ada record. Sebenarnya dia tak sakit. Yelah, sebab nak claim kan. Nak claim lah, terpaksa ada record. Jadi bila nak apply kan, dengan anak ni pun exclusion, dia punya acute bronchitis. Padahal masa yang sebenarnya tu abang dia tu agaknya yang kena bronchitis. Tapi sebab tak siapa benda jaga macam ni dia, yang kadang-kadang kita nak educate orang ramai supaya bila talk about insurance ni, kita kena jujur lah, memang kena truthful, kena beritahu semua dengan ejen semua everything kan, untuk elakkan pelbagai masalah pada masa akan datang nak claim. Okay. So last one, decline. Kes-kes macam mana? Decline tu memang kes yang sangat teruk lah. Sangat teruk, memang risiko sangat tinggi. Contoh overweight yang besar, yang BMI berapa? 40 lebih ke kan. Contoh berat badan 168 ke 170 kan. Dia punya tinggi 170, berat badan dia mungkin 120 atau 130. Mungkin kena decline medical card. Mungkin dapat live je. Live pun kena loading. Dan ada yang lagi teruk, mungkin dengan live pun tak dapat. Yes. Kan? Ataupun kencing manis. Kencing manis tu memang favourite lah. Kencing manis favourite. Okey, satu lagi kan. Kalau kencing manis medical card memang decline lah kan. Live mungkin boleh lepas. Live boleh lepas, tapi ada juga yang memang live pun tak lepas. Okey, biasanya orang kalau kena medical card dan darah tinggi, dia kena makan ubat. Okey. So bila dia tak makan ubat, yes. faham tak? So benda tu risiko lagi tinggi lah, under control. So dia punya reason kenapa tak cover, poor control of medication. Sebab kalau kita tengok dalam questionnaire biasa company bagian, dia akan tanya makan ubat apa, berapa miligram, frekuensi berapa lama, cara makan tu lah. So kalau you pun tak makan ubat, so macam mana insurance company nak make sure yang itu dalam kontrol? Senang je. Kalau nak faham, senang je. Kalau katakanlah apa-apa yang dia buat tu atau track record tu menyebabkan risiko bertambah, so company mungkin tak nak ambil risiko tu. Itu je kan. Contoh berat badan kena loading, lepas tu kita orang tu mungkin dia reduce berat badan dia, jaga makan, jaga diet, workout semua everything, reduce. So dia sebenarnya boleh apply balik boleh apply balik, beritahu buang loading tu boleh kan. Dia akan buat medical check up semua everything. Sebab tu kita jangan terlalu panik jangan macam panik dengan insurance ni kan, macam stres. Sebenarnya benda boleh bincang benda boleh bincang. Kita buat dia. Saya juga pernah applykan saya punya klien, dulu dia mula kelas 4. Kelas 4 ni risiko tinggi kerja kan, dia kerja oil and gas. Lepas tu sekarang ni dah kerja pejabat buat sales everything kan, indoor sales. Dia reduce banyak almost half. Banyak kan, sebab saya pun ada a few lah. Sebab dulu masa zaman bujang dulu, tak kisah kerja offshore, kerja ni semua. Tadi sekarang dah berfamily kan, so masing-masing balik ke darat. So just simple je, just bagi offer letter ataupun surat pada HR mengatakan yang dia ni dah start kerja office daripada bulan berapa dan ni semua. So kita just buat memo je. Betul? Very simple. Okay, so kalau kita tengok tadi, there are a few options lah. Maksudnya tak semestinya sakit tu terus tak cover. So ada beberapa option. Tapi sebelum kita dapat keputusan sama ada benda tu cover ke, tak cover ke, exclusion ke, loading ke,
dia ada akan melalui proses. Of course lah, mesti ada proses lah. Okay, so bila dia melibatkan proses, okay, apa proses-proses antara proses yang insurance company akan suruh dia minta lah untuk yang orang yang apply tu untuk comply. Kita tengok proses daripada awal Okay. Pertama sekali orang tu kena isi form. Dekat isi form tu kena isi proposal form. Dalam proposal form tu kena declare. Okay. So bila declare, kalau normally declare ni pernah tak pergi buat rawatan, doktor mana, hospital mana, sakit apa, berapa lama kan, apa status sekarang. Jadi requirement pertama sekali adalah dapatkan report lah. Report daripada doktor yang merawat. Okay. Kedua, dapatkan mungkin juga ada yang questionnaire kena jawab. Questionnaire kena jawab ni ada yang doktor yang jawab, ada yang applicant yang jawab. Okay. Dan ada juga kalau katakanlah government hospital kan, dia tak ada spesifik doktor yang rawat dia. Doktor bertukar-tukar. Jadi doktor lain boleh jawabkan on behalf. Tapi normally kalau doktor kat private pula memang doktor tu saja. What if? What if kalau doktor tak ada? Report tak ada, apa tak ada? So mungkin dia akan pergi ke, dia nak tahu condition yang latest adalah buat medical check up. So tu je lah. So saya just nak share sikit lah cabaran dia bila kena apply report ni. Sebab medical check up ni basically simple. Kalau medical check up pada saya senang je. Tanya klien free bila, cari klinik dekat dengan rumah dia, kita set dengan klinik, set appointment, lepas tu klien pergi, settle. Okay, tapi sebenarnya cabaran dia sebenarnya kalau tanya saya banyak dekat medical report ni lah. Okay, medical report ni first harga report. Okay, so cerita dulu. Saya cerita 15 tahun dulu ataupun 17 tahun dulu. Harga dia berapa? Okay, so report ni kalau dekat government hospital depends lah. Ada yang RM40, ada yang RM80. So terpulang lah kena yang mana. And kalau form tu simple-simple je normally, sebab biasa pun akan ada dua form, satu additional information, satu PMR. And so biasa RM80 lah kena. Okay, RM80. And dia akan siap dalam masa 28 hari bekerja. Okay. Cuma akan ada hospital yang lebih efisien, boleh siap awal lah. And ada juga, this one from experience, hospital government memang hospital yang sangat-sangat besar. Dah 28 hari lepas tu saya telefon, cik kita salah hantar department lah. So kena hantar balik ke department yang lain. Okay, so more than 28 working days. And bukan nak cerita pasal hospital government je, sebenarnya hospital private pun sama. Saya ada apply satu report daripada 2017, hari ni tak dapat lagi. So bila call, doktor pergi bercuti, doktor pergi conference, doktor pergi ni, so kita tak boleh buat apa lah. Sebab tu kalau yang untuk yang sihat-sihat ni better apply cepat. Sebab ni lah saya cerita ni dengan Megat ni is a real story kan, behind the scene. Sebab kita nampak macam senang. Ada orang cakap ejen tak perlukan lah, ejen banyak bohong aja, banyak tipu lah. Saya akui memang ada ejen-ejen yang macam tu. Tapi bagaimana dengan ejen-ejen yang real, yang reality dia memang buat kerja kan? Pergi mendapatkan report, telefon, follow up. Klien tak tahu apa-apa. Klien dah bagi detail semua kat ejen buat kan. Sebab tu jangan kata macam kan ejen dapat commission free no kan. Ejen kena banyak kerja. You just imagine kalau katalah commission dalam polisi tu mungkin harga 200 lah, commission dalam 200 maknanya 25% RM50 kan? So RM50 pergi ulang alik hospital je berapa ringgit dah. Dia minyak, dia parking, tool semua everything. Kalau pergi Prince Court parking saja RM5. So sejam pun RM5. So memang benda tu is a effort sebenarnya. Jadi kat situlah sebenarnya value seorang ejen. Dia banyak bekerja belakang tabi. Dia dengan doktor, ada yang doktor very helpful, very cooperate, senang nak cooperate. Tapi ada yang dia buat macam kita ni like tak ada value lah. Sedangkan kita juga sebenarnya kita kalau bawa klien pergi jumpa hospital tu, kita sebenarnya contribute pada dia punya income. Okay. Tapi saya tak nafikan ada hospital yang memang sangat bagus kan. Saya nak beritahu saya punya experience lah. Yang tak bagus saya tak nak sebut lah. Okay. Yang bagus hospital Selayang. Okay. Hospital kerajaan ni, hospital Selayang, hospital universiti, hospital universiti Melaya, hospital HUKM, dengan Putrajaya.
Seri Kembangan pun saya pernah experience pun okey. Maksudnya dia Putrajaya ni cuma cabaran dia parking je. parking kena parking dekat yang apa ya, Sebab biasa ala sulit sikit Saya pernah satu hari tu cari parking sebab nak apply report kat hospital Putrajaya. Cari pusing tak jumpa. Lepas tu saya give up, saya parking dekat tepi kereta tu yang saya tunggu. And dalam setengah jam macam tu, lepas tu saya perasan, ni akak yang parking kat sana tadi ni, naik 4 wheel drive. Betul. Saya pergi, dia keluar 4 wheel drive dia. So saya dapat parking. So memang tu antara cabaran-cabaran kita lah. Cabaran-cabaran kita dapatkan sebagai ejen kan, dapatkan report. Sometimes just a simple report. Betul. Tapi ada juga hospital-hospital yang dia allow untuk kita buat courier post semua everything. Tapi kadang-kadang ada hospital yang tu lambat lah sikit nak tunggu dia post lah everything kan. Kadang-kadang sebab proposal kita pun cuma valid untuk 90 hari. So kalau dah habis post 90 hari tu kena reapply balik. So nanti mungkin dapat dekat underwriter lain. So panjanglah cerita dia. So that's why kita kalau boleh nak pendekkan benda tu secepat mungkin. So summary untuk yang report ni, proses ni, kalau anda dah sakit sebelum datang sakit lain mungkin nak dapat multiple report, you kena ingat report ni simple je. Berapa charge dia tengok berapa banyak doktor kena sign. Berapa banyak doktor kena sign. Kadang-kadang doktor kira muka, kadang-kadang doktor sign. Kadang satu sign tapi 5 muka dia akan charge. Tengok dia kira muka. Sebab effort dia banyak nak kena isi. Kadang-kadang satu muka ataupun 2 muka je tapi ada 2 sign, dia kira sign pula. So macam-macam harga lah. Jadi range antara RM80, RM120. Lagi teknikal, lagi detail, lagilah tinggi dia punya harga report tu lah. And kadang-kadang harga tu boleh bayar, cuma dia tak nak cooperate. Itulah cabaran dia. So Megat, since benda ni cerita pasal harga report semua everything kan, siapa yang saya rasa orang pun tak tahulah kan. Ada siapa yang bayar report tu? Ada yang memang insurans akan cover. Tapi ada juga yang klien kena bayar. Okey. Keadaan macam mana? Keadaan di mana kalau insurance company yang minta, and you apply, customer apply, insurance company minta, and then company kena bayar. Tapi kalau katakanlah you dah ada polisi, nak upgrade. Nak upgrade, first apply, normally insurance bayar. Nak upgrade, dah perlukan report-report tu semua, report tu klien kena bayar. Itu saya punya pengalaman lah. Betul. So mungkin setiap company different company, different procedure. Tapi ini kalau Perubahan Aksen, dulu saya macam tu lah. Dan saya rasa sampai sekarang masih macam tu. Untuk yang mula-mula memang free. Cuma saya tak pasti sekarang macam mana. Cuma macam dulu company pun ada letakkan capping RM20. So maksudnya katalah dia letak RM80, tapi reportnya sampai 4. Satu report RM80. So dah 320. So dia bagi, so boleh dapat claim balik RM80 je lah. Dia maknanya dia ada capping lah. Dia ada capping lah kat situ. So yang tu sebenarnya setiap orang kena tahulah, kena faham dan kena tahu supaya kita panggil boleh manage expectation. Saya pernah claim, so nak apply satu saya punya klien, tapi tak dapat, kena postpone 2 tahun. Dia kena cancel. Kalau ikutkan report semua dah fully recover. Report dia saja dekat RM800. RM800 sebab dia banyak follow up kan. So RM800 report dia agak tebal juga lah macam ni. Cuma sebelum masa saya apply, report dah datang. Report dia punya requirement dah dapat kan. Form tu agak tebal macam ni lah. So saya kira lebih kurang berapa banyak sign, berapa banyak muka kena isi, semua everything saya estimate dalam 700 hingga 800. So saya jumpa dengan klien, saya cakap okay, do you want to proceed or not? Sebab kalau you nak proceed 700-800 ni, pertama kena bayar dulu. Betul. And then ada, kalau banyak sangat, normally insurans akan cakap ada cap dia. Tak ada cap. Satu lagi dia akan cakap semua tu ditanggung oleh klien, applicant. So tanya lah, nak proceed tak nak? So since dia memang nakkan benda tu, dia proceed lah. Try RM800 bayar dapat report semua everything. Memang dalam report tu stated dah fully recover semua everything, tapi baru je fully recover kan. Dalam masa 6 bulan ke 7 bulan selepas dia fully recover tu, dia apply medical card. Lepas 2 bulan lebih dapat result, kena postpone lagi 2 tahun. Dia nak make sure betul-betul fully recovered lah. So saya dah cakap dengan dia lah, memang chances very slim lah, tapi dia nak try juga. Okay, kena postpone. Lepas kena postpone kan, memang betul dalam masa 2 tahun tu dia kena balik. Saya dapat tahu kena balik. Sebab
chances very. So maksudnya memang dia buat decision tu berasas lah. Yes. Kan sebab dia tak semena-mena ni buat decision. Kena ingat assessor, underwriter ni yang buat buat assessment untuk bagi approve tak approve ni bukan orang biasa tau. Dia ada tim doktor dia. So sebab tu dia boleh baca doktor punya report. Bukan macam orang biasa. Kita nak baca doktor punya tulisan pun kita tak pandai. Jabar. Sebab tu ejen kadang-kadang tak faham. Dia takkan, yang penting detail tu ada. Maknanya bukan kosong. Maksudnya adalah tulisan soalan tu mesti ada isi. Bukannya macam kosong je. Kalau kosong memang ejen kena minta balik doktor tu isi lah. Tu salah satu cabaran kat lah untuk ejen. Sebab nak baca tulisan doktor ni bukan satu kerja yang mudah lah. Okay, saya just nak selit something lah. Sebab kadang-kadang kita dengar antara reason orang yang masih sihat ni dia tak nak apply sebab dia kata biasa dengar orang kalau sihat ni apply takaful, lepas tu selalu pula sakit kan? Macam dia mendoakan ambil takaful tu seolah-olah macam mendoakan sakit. Tapi ada juga orang yang dah ada polisi, dia nak surrender sebab dia kata rugi tak sakit. Tapi itulah orang ni pelik-pelik macam-macam. Macam-macam. Okay, so macam mana nak cakap, macam nak handle dia tu? Kan kalau macam selama ni saya tak ambil insurans, sihat je. Dah ambil insurans sakit. Okay, saya cakap satu benda lah kan, sakit sihat ni semua Allah tentukan. Cuma sepatutnya dia bersyukur kan, dia sakit ada insurans. Sebab ada juga orang yang sakit tak ada insurans pun nak apply. Dia ada insurans tak nak. Dan ada juga sampai marah-marah. Sebab saya kan selalu buat roadshow. Kita kan selalu buat roadshow dekat booth, dekat pernah kena marah mana-mana dekat hospital. Ada satu hospital private lah dekat Shah Alam. Kena marah. So kena marah. Takaful ni kan tolong menolong. Takaful tolong menolong. Ni Islam punya ni, takaful tolong menolong. Kata tolong menolong, tapi kenapa dia sakit tak nak tolong? Patutnya dah sakit lah kena tolong. Saya dalam hati tak apalah, kita tak payah argue lah dengan kita argue, cuma untuk orang ramai kan, yang masyarakat lain yang kat luar ni yang mungkin nak tahu sebenarnya kenapa takaful tak boleh cover orang sakit. Sebab tabung tu sebenarnya adalah tabung yang dicarum oleh orang-orang yang agreed untuk menyertai tabung tu. Dan nak menyertai tabung tu pula ada syarat. Bukan semua boleh sertai. Yes. So kalau macam tu senang lah. Dah sakit ambil bayar sebulan 2 bulan, bil 20,000 30,000, bayar 300, claim 30,000, lepas tu tak bayar. So siapa lagi nak bayar balance yang 29,000 tu? Yes, betul. So kat situ sebenarnya kena faham takaful ni macam mana. Kalau takaful tu dah sakit baru boleh apply, kita tak buat live kat sini. Kita buat live kat hospital. Kat hospital je lah. Senang. Beratur kita tak buat live pun orang memang akan beratur untuk bayar. Sebab macam ni dah megak sebenarnya satu lagi kan. Jangan cerita pasal takaful lah. Sedangkan Baitul Mal pun, Baitul Mal ke zakat pun, kalau katalah dah sakit nak apply pun tak simply boleh dapat duit. Mungkin dia bagi mungkin dengan kadar yang tertentu. Dia bagi mungkin untuk part-part yang tertentu. So ini kan pula itu tabung memang untuk orang ramai. Kan zakat, Baitul Mal kan. Tapi kalau macam tabung yang private punya tabung ni, takaful is consider private punya tabung. So orang yang mencarum setengah orang. Jadi kalau kepada anda semua yang sihat, masih sihat, ada duit kan, daripada duit tu mungkin pergi ke tempat lain, so ada duit ni pun sebenarnya very subjektif. Sebab takaful hari ni pun bukannya mahal. Yes, betul, saya setuju. Contoh kalau macam kita tengok tadi, beli stroller sampai dekat 2,000. Padahal kalau ambil polisi, ambil medical card untuk anak tu dalam 150 pun tak sampai kadang-kadang. So you boleh play around dengan you punya budget kat situ. Yes, betul. Dan saya nak share sikit satu lagi. Saya tak tahu lah sebab kita pun ada anak kan. Pada anak. Kadang-kadang masa anak sihat kita tak fikir pun dia punya risiko masuk hospital semua everything. Tapi kalaulah dia masuk hospital kan, saya yakin whatever resources yang kita ada, kita akan keluarkan. Duit dalam bank ke, kredit kad ke, berhutang pun tak apa. Kalau perlu mungkin jual kereta ke, jual apa aset ke, mungkin kita jual. So itulah sebenarnya kan, kenapa kita perlu gunakan resources yang ada kan, sedangkan kita boleh ambil sedikit resources tu, duit tu allocate untuk dapatkan protection. Itu sebenarnya itu namanya kita panggil financial intelligence, kebijakan
kita bijak wang. Bijak dalam uruskan wang. Urus Financial intelligence management. Okay. Betul, sebab macam waktu-waktu terdesak macam tu kan, kita sanggup buat apa aje. Buat sanggup. Itu yang sanggup tak derma semua everything. Okey. Untuk yang memang betul-betul tak mampu kan, yang itu tak apalah kan. Yang tu memang saya tak komen yang saya tak nak komen yang betul-betul tak mampu. Kadang-kadang memang nak makan pun tak boleh semua everything kan. So yang tu mungkin memang tak perlulah. Tak perlu ambil pun. Ni saya cerita pasal orang yang lifestyle ada kemampuan. Bayar kereta pun sampai 1,000 lebih kan. Lepas tu dia punya lifestyle pun sekarang ni senang nak tahu orang tu ada duit ke tak ada duit sebenarnya kan. Tengok dia boleh pergi bercuti. Social media kan. Dia yang exposekan diri dia. Dan mungkin dia cakap lah, dia pergi pakai Asia punya tiket kan, beli awal-awal. Memang betul, Asia tiket pergi balik mungkin tiket murah, tapi makan mana boleh dapat murah. Beli awal kan? Mana boleh, takkan nak booking awal makan kedai makan masa cuti, tak ada punya. Masa tu okey, itu satu hal. Lepas tu pula kadang-kadang nampak macam free goodies ke, cerita hati ke kan. Lepas tu itu kalau pergi sini, kalau pergi dengan kawan, pergi dengan kawan member racun, membeli tu lah, beli ni lah, terjebak juga. So kat situ sebenarnya ketirisan, ada berlaku ketirisan, kebocoran duit. Kat sini dah sebenarnya, kalau you tanya saya, protection kena datang dulu. Apa-apa protection dulu, lepas tu barulah yang lain. Tapi kebanyakan kita ni terbalik kan, kita nak enjoy dulu, habis baru lebihan tu baru lebihan nak spend untuk protection. Saya pernah, saya dah 17 tahun, tahun ni masuk ni tahun ke-17 masuk. So saya banyak jumpa lah yang macam tu kan. Dan tak kurang juga sebenarnya yang bagus, yang memang dia allocate duit kan, allocate duit untuk protection first. So next, apa lagi? Next. Kita tadi cerita pasal prosedur nak apply. So bila sebenarnya masa paling sesuai untuk apply ataupun untuk upgrade? Nak apply sebenarnya semalam lah, a day before lah. Sebelum sakit ke apa. Tak, maksud saya macam ni, maksud saya masa sihat. Masa sihat. Kalau katakanlah sekarang tu sihat, masa tu lah. Sebab kadang-kadang for example from experience, bila kita buat roadshow kan, especially kalau buat roadshow dekat hospital. Sebab bila kita buat roadshow kat hospital ni, memang ramai yang datang menyanggah. And bila saya punya experience, yang datang menyanggah tu is orang-orang yang lagi 2 tahun nak pencen, 3 tahun nak pencen. So is it the right time? Sebab saya nampak ramai yang masa umur tu baru mencari something backup. So kenapa agak-agaknya mereka masa umur-umur macam tu, 2 tahun, 3 tahun nak pencen baru cari? Dia pada saya lah, pada saya dia comfort dengan apa yang dia ada. Sebab dia macam contoh macam rumah kan. Kadang-kadang kalau katalah orang tu ada duduk quarters dia akan beli rumah sendiri. Sebab dia tahu dia nanti pencen tak duduk rumah tu lagi, tak duduk quarters. Kalau katakanlah dia ada pakai kereta company, kan, company bagi kereta, dia pun juga beli kereta sendiri. Sebab wan dia nanti kereta mungkin tarik balik. Tapi kalau untuk medical pula jarang macam tu. Walaupun dia tahu company punya medical card tu satu masa nanti dia akan stop because of mungkin dah tukar kerja ataupun diberhentikan kerja ke retired ke kan. So tapi dia tak rasa macam perlu ambil sendiri punya. Sebab dia rasa macam kalau ambil sendiri punya tak boleh pakai dua benda dalam masa satu masa. Kalau kereta boleh pakai dua-dua. Rumah pula mungkin duduk quarters, satu boleh sewa, betul. Cuma satu je lah kan. Kalau katakanlah you fikir macam tu, bila dah sakit pun nak ambil, tu yang jadi macam kita cerita tadi, exclusion lah, apa lagi, postpone lah, decline lah, macam tu lah. Jadi pada saya, sebab kalau kita kerja barang gaji kan, for sure one day kita akan retire. Kan, for sure mesti kita retire punya. Bila kita retire, ada dua option, sama ada kita nak ambil selepas kita retire atau dalam masa lebih awal. Kalau kita ambil dan nak retire, kalau kita masih sihat lagi, still okay. Tapi kalau dah tak sihat, dah memang tak boleh ambil. Kedua, harga dah sangat tinggi kan, compare dengan masa muda. Dan lepas tu pula bila kita dah retire, tak ada kerja, dan harga pula dah tinggi dah, nak kena bayar lagi. So kalau kita bayar daripada awal dia rendah, dia akan naik juga sikit-sikit, tapi taklah semahal kalau kita beli tu masa tu. So
So depends kepada macam mana, sebenarnya lebih kepada macam mana kita manage kita punya financial daripada awal kan. Bagaimana kita plan income kita, bagaimana kita plan expenses kita, bagaimana kita plan lebihan income kita untuk kita letak dalam instrumen yang boleh memberi pulangan pada masa akan datang, supaya bila kita income kita kurang kan, duit tabungan tadi tu, duit pelaburan tu boleh bagi kita pulangan untuk cover balik income kita yang kurang. Dan untuk protection pula, untuk pastikan sekiranya berlaku apa-apa yang emergency kan, kita tak adalah guna duit pulangan tadi tu. Yes, duit simpanan tu. Okay, so basically itu pesanan untuk orang-orang yang masih sihat lah. Kan, maksudnya apply secepat mungkin. Sebab masa sihat ni kan, kalau kita cerita pasal sihat, you boleh pilih you nak company mana. You nak cari yang insurance ke, nak cari yang conventional ke, yang takaful ke. Lepas tu you nak cari company A ke, company B ke, and most likely diorang akan offer coverage for you. But tapi bila masa sakit, masa tu you carilah company mana-mana pun, sebab pada masa tu company boleh pilih siapa yang dia nak approve and siapa yang dia nak decline. Kita come back. Ada soalan, ada beberapa soalan. Contohnya ada yang tanya kan, Hafizuddin Hadi ni dia tanya, group insurance ada exclusion juga ke? Group insurance normally dia tak ada, dia ambil semua sekali. Sebab dia consider dia cover semua sekali lah. Maksudnya siapa-siapa yang ada tu, siapa-siapa yang apply bundle tu up, dia akan bundle sekali. Cuma untuk renewal nanti dia akan tengok claim experience. Kalau claim experience dia terlalu tinggi, tengok sama ada dia nak continue ataupun dia mungkin tak nak continue. Kalau nak continue, harga dia sangat-sangat mahal. So depends pada claim experience. Yang tu mungkin orang biasa tak tahulah, sebab yang tu yang uruskan ni company. Yang uruskan company ataupun bagian HR. And satu juga lagi pasal group insurance ni, from saya punya experience, in most situation macam cakap tadi lah, dia akan ambil semua. But kalau company tu terlalu kecil, ada, sebab every insurance company dia ada minimum person yang perlu ada. Dia punya minimum number members, yang members. And kalau members tu kecil, dia memang akan access satu-satu lah. That one is from my experience, dia memang akan access. So ada soalan lagi tak daripada lagi satu tadi saya rasa dia kata apa tadi, kita tanya pasal diabetik. Diabetik cover ke diabetik? Diabetik tengok keadaan. Kalau medical card, diabetik langsung tak cover. Bila yang dikatakan kena diabetik ni? Bila bacaan gula dalam keadaan ni, kita terangkan sikit. Ni kalau baru nak apply tau. Yang diabetik, cerita diabetik ni. Ni cerita baru nak apply. Ada orang misconception, dia kata diabetik tak cover ke? Bukan. Ini orang ni yang baru nak apply. Orang yang nak apply, tapi orang dah ada diabetik, dah ada medical card, kena diabetik, cover tak ada masalah. Jangan confuse pula. Orang yang baru nak apply, nak apply, dia kena diabetik. So ni saya punya pengalaman. Normal range untuk orang yang sihat, yang tak ada diabetik, gula dia kan, bacaan kalau puasa fasting 4-5 kan, kalau dia makan 6 hingga 8. Jadi kalau katakanlah dia puasa tapi bacaan dia adalah 6 hingga 8, so dia adalah diabetik. So yang diabetik dia lebih daripada 6 je, diabetik lah. So diabetik dan medical card tak cover. Tapi 6 hingga 8 life cover, life boleh nak apply lagi. Tapi kalau 8 ke atas, life pun mungkin tak cover, tak lepas. Dah sampai belas-belas, sampai 15-16 memang tak ada lah. Sampai ambil insulin kan, memang tak ada lah. So harap clear so tadi kita dah bagi nasihat pada yang masih sihat. So yang dah sakit ni, so apa dia punya option? Is it berserah, berdoa je ke? Ataupun apa yang dia boleh buat? Macam saya cakap tadi lah, kalau yang dah sakit, tengok dia sakit apa kan. Ada sakit-sakit yang dia dah memang sihat, cuma dia pernah ada history. Yang tu boleh je apply kan, kalau nak apply. Kalau nak upgrade pula ada strategi yang sikit. Contoh macam dia ada medical card dan dia ada sakit, so nak upgrade kan, upgrade je lah, tapi jangan serena yang lama. Bila nak upgrade, jangan serena yang lama, upgrade tambah je. Sebab kalau serena yang lama, takut nanti sakit yang sedia ada pun dia tak cover lah. Betul. Jadi kalau katakanlah sekarang ada 2 medical card,
peringkat pertama katakanlah dah boleh cover semua. Tapi bila nak upgrade peringkat kedua ni, ada sakit asma lah, apa-apalah. So yang asma tak cover dah peringkat kedua. Jadi kalau katakanlah kena asma, pakailah yang peringkat pertama. Kalau penyakit-penyakit lain, pakailah peringkat kedua. Sebab kita normally, sebab apa orang upgrade? Okay, itu satu soalan lah. Sebab apa orang upgrade? Orang upgrade ni biasa sebab first coverage dia tu tak berapa banyak lah. Maksudnya sikit. For example, masa kecil dulu parent dia ambil kan, dia punya annual limit atau lifetime limit. Annual limit dia kecil. Okay, so memang ada satu case. Okay, so annual limit dia kecil, lepas tu dia kena batu karang. Okay, so bila dia apply yang baru, for sure lah batu karang tu memang tak cover lah. Yes, betul. Okay, so yang lama ni adalah limit dalam RM60,000, RM50,000 setahun. And yang baru tu limit memang besar, 100 lebih setahun. RM200,000 setahun. Tapi tak cover batu karang. Betul. So macam mana kita nak buat? Kalau batu karang tu pakailah yang RM50,000 tu. Masih pakai yang ni. Pakai yang lama. So sebenarnya yang lama tu memang kena jaga betul-betul, sebab yang tu je yang option kita ada untuk cover batu karang tu. Yang kedua ni memang dah tak cover dah batu karang tu. So that is how kita, dia punya strategi dia lah. And benda ni you memang kena dapatkan advice daripada ejen. Memang kena minta advice betul-betul, dan kena terangkan semua history penyakit. Yes. Jangan, so that kita boleh advice accordingly lah. Sebab ada juga jenis-jenis yang dia tak nak cerita dengan ejen, tak nak cerita dengan ejen, tak nak cerita, tapi bila nak dapatkan rawatan nanti kan doktor cerita semua. Semua boleh cerita. Itu yang kadang-kadang sangkut tu. Memang koyak masa tu. Okay. Alright. So setakat ni je soalan yang saya prepare. So kalau kita cuba tengok daripada komen, ada? Kalau ada soalan tambahan, tak ada dekat tak situ. Ada. So kalau ada siapa-siapa yang nak tanya ke apa, boleh tanya dekat ruangan komen. Kita akan upload juga video ni dekat YouTube. Yes. So saya rasa itu saja. Saya cuma sekarang ni saya nak ambil kesempatan untuk sedikit pesanan lah, pesanan sebab sekarang ni tengah isu coronavirus, COVID-19 semua penting. So pertama, kurangkan aktiviti luar. Kedua, dia kata cuci tangan kan, jaga kebersihan, jaga kebersihan, dan jangan ada kontak-kontak dengan orang-orang yang berisiko tinggi untuk kena benda tu lah. Dan saya dapat tahu sekarang ni, saya nampak government sekarang ni nak pindahkan semua, dia nak centralize banyak pasien-pasien yang ni semua kat hospital Sungai Buloh. Dan kalau boleh jangan, kalau tak ada apa-apa yang perlu untuk pergi ke hospital tu, bahaya tu ejen pergi ambil report sana tu. Kita boleh gunakan surat kot. Okay. So pakai later. Alright. So itu saja. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Selingan sikit. Okay, ala-ala kita cerita pasal COVID-19 ni, memang Prudential ada bagi additional coverage. So boleh rujuk website untuk maklumat yang terkini, www.prubsn.com.my ataupun prudential.com.my lah. Okay, so for example apa yang dia cover is dia bagi pampasan kalau RM5,000. Okay, so detail dia boleh refer pada website lah. Kita tak nak cerita sangat pasal detail dia, sebab coverage dia tu mungkin dia akan ubah dari masa ke semasa. Okay, so boleh refer pada website lah. Okay, so tu sahaja. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada yang bersama kita sepanjang tempoh 53 minit ni. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.